Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan guru, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah kurniakan, dapat kita bersama pada malam ini, sama-sama kita beribadah kepada Allah, sama-sama kita gunakan nikmat yang Allah kurniakan untuk perkara-perkara kebaikan. Alhamdulillah, Allah kurniakan nikmat iman dan juga nikmat Islam pada hari ini. Alhamdulillah. InsyaAllah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam ni kita sambung kitab Riyadhus Salihin, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah tajuk malam ni kita akan bacakan beberapa hadis tentang gambaran jihad para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. InsyaAllah saya akan sebutkan beberapa hadis yang menceritakan tentang bagaimana keadaan sahabat-sahabat Nabi berjihad fi sabilillah. Berjihad fi sabilillah, yang mana pada ketika itu memang umat Islam, kaum muslimin ketika itu memang kerap berjihad dan berperang. Memang banyak kali berperang fi sabilillah ketika mana zaman Nabi dan zaman-zaman Khulafa' Ar-Rasyidin. Jadi sampai sekarang ni memang jihad yang khusus adalah jihad fi sabilillah, berperang. Namun zaman kita sekarang memang tak ada jihad fi sabilillah. Belum lagi. Nak kata tak ada tu, ada, tapi di Malaysia ni tak ada. Di Malaysia ni kita tak ada nak berperang angkat senjata. Jadi kita tak adalah jihad perang secara khusus tu di Malaysia, memang tak ada. Kalau nak pergi berjihad, pergi dekat Palestin, dekat Syria dan negara-negara Arab ataupun negara-negara yang bergolak tu, bolehlah dikatakan jihad fi sabilillah. Tapi kalau dekat Malaysia ni memang tak adalah jihad fi sabilillah tu. Walau bagaimanapun, untuk kita ni yang tak ada berperang, kita masih lagi boleh berjihad. Macam saya sebut, kita perlu jihad melawan hawa nafsu, kita perlu jihad melawan syaitan, kita perlu berjihad melawan ajaran-ajaran yang menyeleweng, ajaran-ajaran sesat, dan kita perlu berjihad melawan kafir, musuh yang nyata, musuh yang jelas. Jadi 4 jenis ataupun 4 bahagian jihad itu kita perlu laksanakan walaupun kita tak pergi berperang zaman sekarang ni. Kita perlu lawan hawa nafsu kita sendiri, itu juga jihad. Kita perlu lawan dengan syaitan, itu juga jihad.
Kita perlu lawan ajaran sesat, yang itu juga jihad. Ajaran sesat yang semakin banyak di Malaysia ni, walaupun penduduk di Malaysia ni bukanlah ramai sangat pun, tapi ajaran-ajaran sesat dia makin banyak pula. Penduduk Malaysia ni bukannya ramai sangat pun, 30 juta sahaja. Orang Islam 60%. Jadi kalau nak kira-kira, lebih kurang 20 juta je orang Islam. Itu belum bahagi yang budak kecil, yang kanak-kanak, yang remaja. Tapi dia punya ajaran sesat tu bukan main banyak lagi. Pelik juga orang Malaysia ni, suka betul dengan ajaran sesat. Suka sangat dengan ajaran sesat. Dulu Ayah Pen, Rasul Melayu, dua tu yang terkenal. Ismail Kasim, tu juga yang terbaru antaranya. Hasan Anak Rimau pun ada. Hasan Anak Rimau, pelik ajaran tu. Rimau pun diajarnya. Dan yang paling baru lagi pelik. Ajaran yang paling baru, ajaran sesat yang terbaru, yang ini diambil daripada apa nama dia? Sihab. Sihab. Ajaran sesat Sihab. Hak. Kalau hak yang saya tahu, yang watak kartun tu warna hijau, tu hak. Yang tu hak. Badan besar tu, warna hijau, pakai seluar je. Tu nama dia hak. Kalau Sihab, lagi sesat dah daripada tu. Sihab ni antara ajaran yang terbaru muncul di Malaysia. Dikatakan ajaran itu bermula pada tahun 2020. Baru 2 tahun 3 tahun je Sihab ni. Ajaran ni baru mula lagi 2020. Pengasas dia siapa? Pengasasnya namanya Suhaini bin Muhammad. Ada nama Suhaini kat sini? Ada, bukan dia. Jangan salahkan dia, bukan dia. Suhaini nama dia. Ajaran ini bermula ketika mana COVID-19. Dia buat satu air penawar. Dia buat satu air ni. Dia jual air penawar COVID-19. Air itu dicampurkan dengan madu dan dijual satu kotak RM70. Air kosongnya, tapi dia letak madu sikit, dia kacau-kacau, dia jual RM70. Air Sihab nama dia. Siapa pernah beli? Air ajaib yang boleh menyembuhkan penyakit kronik, terutamanya COVID-19. Air dicampur madu, digoncang-goncang-goncang, RM70. Senang kan? Senang je nak jadi kaya. Tuan-tuan pun boleh buat. Beli air sekotak, letak madu. Kalau nak canggih sikit, letak batu sauda. Ataupun letaklah kismis, contohnya. Lepas tu jual RM100 sekotak. Yang peliknya, orang Melayu ni mudah percaya. Dia kata air tu boleh merawat penyakit COVID-19. Dan ketika itu Kementerian Kesihatan Malaysia mengeluarkan kenyataan yang mana air itu bukanlah penyembuh COVID pun. Tahun 2021 KKM keluarkan kenyataan
air sihab tidak boleh menyembuhkan COVID. Waktu tu barulah orang-orang ni tersedar sikit. Oh, ingatkan betul boleh sembuhkan COVID, rupanya tidak. Dan bukan itu saja, air sihab itu juga dikatakan air panjang umur. Siapa minum dia boleh panjang umur, seperti mana panjangnya umur Nabi Khidir alaihi salam. Siapa minum air sihab tu, dia panjang umur. Okey, itu permulaan ajaran tersebut. Dan semakin lama dia semakin sesat. Maka baru-baru ni viral beberapa video penganut-penganut ajaran sesat ini. Dia kata apa? Muhammad itu Tuhan dan Tuhan itu Muhammad. Itulah permulaan dia. Mula-mula dia jual air je, lama-lama dia sesat, dia pergi menyeleweng ke mana-mana dah. Mula-mula jual air je, jual air tak apalah, dia nak jual-jual lah, tak ada masalah pun. Tapi bila dia dah sesat, dia kata Muhammad itu Allah, Allah itu Muhammad. Dekat situ dia dah mula menunjukkan kesesatan dia yang sangat jelas. Dan dia kata apa? Muhammad Rasulullah tidak mempunyai jantina, lelaki pun bukan, perempuan pun bukan. Macam mana tu? Lelaki pun bukan, perempuan pun bukan. Dia kata Muhammad tu tidak mempunyai jantina. Dan Muhammad itu Tuhan, Tuhan itu Muhammad. Dan banyak lagi ajaran-ajaran dia, fahaman-fahaman dia yang sesat tu. Banyak lagi ciri-ciri dia. Tapi yang paling besar tu itulah, dia kata Muhammad itu Tuhan dan Tuhan itu Muhammad. Maka perkara-perkara itulah yang kita perlu bantras dan kita perlu lawan. Kita perlu berjihad. Walaupun dia tak ada dekat Malaysia ni, nak perang fisabilillah tu belum lagi. Tapi perkara-perkara ajaran sesat, ajaran-ajaran yang menyeleweng, pemikiran liberal, sekular, yang itu yang kita kena bantras dulu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita lihat zaman sahabat Nabi dulu, sahabat-sahabat Nabi ni menyertai peperangan boleh dikatakan hampir setiap bulan. Zaman Nabi dulu boleh dikatakan hampir setiap bulan ada je perang. 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, sebulan sekali. Jadi peperangan itu berterusan. Boleh kata tak rehat lah. Boleh kata sahabat-sahabat Nabi ni tak rehat. Jadi kalau nak cerita sahabat Nabi berperang ni banyak. Jadi saya cuma baca beberapa hadis sahaja yang diriwayatkan dalam kitab ni. Ada 2-3 hadis sahaja yang cukup memberi gambaran bagaimana keadaan jihad para sahabat Nabi. 2 ataupun 3 hadis ini sahaja sudah cukup memberi gambaran bagaimana mereka berjihad menentang musuh-musuh kafir Quraisy ketika itu. Antaranya satu hadis daripada Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Intalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu hatta sabaqul musyrikina ila Badrin. Wajah al-musyrikuna faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdamanna ahadun minkum illa syai'in hatta akuna ana dunahu fadana al-musyrikun faqala Rasulullah qumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Qala yaqulu Umair bin al-Humam al-Ansari, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard?" Qala na'am. Qala bakhin. Faqala Rasulullah, "Ma yahmiluka ala qawlika bakh?" Qala la wallah ya Rasulullah, illa raja'a an akuna min ahliha. Qala fa innaka min ahliha. Fa akhraja tamaratin min qaranihi faja'ala ya'kulu minhun. Thumma qala la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha lahayatun tawilah
farama bima kana ma'hu minat tamri thumma qatalahum hatta qutila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya telah bertolak hingga mendahului pasukan musyrikin sampai ke Badar. Hadis ni kita nak cerita tentang bagaimana peristiwa seorang sahabat Nabi ketika mana dalam peperangan Badar. Ada seorang sahabat namanya Umair bin Al-Hummam Al-Ansari. Umair ni tuan-tuan, dia ada cerita di sebalik peperangan Badar. Jadi ketika mana Nabi mendahului pasukan musyrikin sampai ke Badar, tidak lama kemudian pasukan musyrikin pun datang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang daripada kamu maju sedikit pun, melainkan saya yang akan maju terlebih dahulu. Apa kata Nabi? Nabi pesan pada sahabat-sahabat dia, ahli Badar. Nabi kata, wahai sahabat, jangan seorang pun maju, melainkan saya yang pergi depan dulu. Pengajaran yang sangat besar dalam peristiwa ni. Nak kata apa? Nabi ni seorang pemimpin yang hebat. Nabi bukan bos, tapi dia seorang leader, pemimpin. Dia bukan seorang yang bos, pengarah. Dia mengarah-mengarah, tidak. Tapi Nabi seorang pemimpin, leader. Dia yang mengetuai tentera tersebut. Sebab tu Nabi kata apa? Jangan sesiapa pun pergi gerak ke depan sebelum saya gerak dulu. Nabi tak bagi orang lain gerak dulu, dia gerak dulu, baru orang lain ikut. Itu baru betul pemimpin nama dia. Itu baru betul leader. Dia yang buat dulu, orang lain ikut. Kalau bos lain, dia bagi arahan, tapi dia duduk je. Kau pergi buat tu, tapi dia duduk je situ. Kau pergi tolong buat tu kejap, kau buat situ kejap, kau pergi sana kejap, tapi dia tak buat, dia tengok je. Tu bos. Kalau leader, jom kita buat sama-sama. Jom tolong saya buat ni, jom tolong saya buat itu. Itu nama dia leader. Itulah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemimpin, dia yang kena buat dulu. Dalam peperangan, dia duduk paling depan, bukan belakang. Kau pergi dulu, aku bos belakang. Kalau mati, dia dulu, saya selamat. Itu bos. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, seorang pemimpin, dia bukan setakat bagi arahan, tapi dia yang kena buat. Anak buah dia ikut. Itu baru leader, macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Badar, Nabi pesan macam tu, kamu jangan gerak dulu sebelum aku gerak. Maka pasukan musyrikin terus menghampiri pasukan orang-orang Islam. Dan Nabi pun bersabda, bangunlah kamu menuju ke syurga seluas langit dan bumi. Bila musyrikin dah dekat, barulah Nabi ajak semua, jom kita bangun menuju syurga seluas langit dan bumi. Maka Umair bin Al-Hummam ni dia tanya, ya Rasulullah, syurga seluas langit dan bumi macam mana tu? Dia tanya, ya Rasulullah, syurga seluas langit dan bumi maksudnya apa? Maka Nabi pun menjawab, ya Umair, betul, syurga seluas langit dan bumi.
Maka Umar pun berkata, wah, menarik tu. Dia kata, wah, menarik tu. Maka Nabi pun berkata, apa benda yang menariknya? Umar pun jawab, ya Rasulullah, demi Allah dan demi Rasulullah, saya berharap saya menjadi salah seorang penghuni syurga seluas langit dan bumi. Maka Nabi pun kata, sesungguhnya kamu termasuk salah seorang daripadanya, wahai Umar. Tuan-tuan, ni belum perang lagi ni. Nabi bagi motivasi, jom sahabat, kita pergi syurga seluas langit dan bumi. Ni belum lawan lagi ni, belum mula lagi. Nabi bagi semangat, kata-kata semangat, jom kita pergi syurga seluas langit dan bumi. Maka sahabat ni kata, betul ke? Maka Nabi kata, betul. Dia pun rasa seronok, ya Rasulullah, semoga saya termasuk di kalangan itu. Nabi pun jawab, betul, kamu termasuk dalamnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sahabat Nabi ni, dia dah tahu dah dia masuk syurga. Sebelum perang lagi dia dah tahu. Belum mula lagi dia dah tahu dah, aku masuk syurga dah. Kalaulah saya jadi si Umair ni, dah lama saya balik. Sebab apa? Nabi dah sebut, engkau termasuk dalam syurga tu. Terima kasih Rasulullah, saya balik dulu. Dah dapat syurga dah, nak buat apa perang je? Baik balik je, dah dapat confirm syurga, Nabi dah sebut dah. Tapi Umair bin Al-Hummam ini dia tak patah balik pun. Dia kata apa? Maka Umair pun mengeluarkan beberapa biji kurma daripada tempat simpanan dia, dan dia makan. Sebelum perang tu dia makan kurma, dan dia kata apa? Sekiranya saya diberi umur sehingga selesai makan kurma-kurma ini, dan itu adalah umur yang panjang. Dia nak kata apa? Sebelum dia habis makan kurma tu, dia nak mati syahid dah. Maksudnya pendek je umur dia tu, kejap lagi. Sebelum habis saya makan kurma ni, saya nak mati syahid dah. Kalau saya hidup lagi masa saya habis makan kurma, maksudnya saya panjang umur. Maka ditakdirkan oleh Allah, tak sempat habis dia makan kurma-kurma yang dia ada, dia dah mati syahid, tuan-tuan. Dia telah dibunuh dan dia gugur syahid fisabilillah dalam peperangan Badar. Perang Badar ni tak ramai, 300 lebih saja. Tapi salah seorang yang syahid adalah namanya Umair bin Al-Hummam Al-Ansari. Dan dia telah dijamin syurga oleh Nabi SAW. Sebelum perang pun dia dah tahu dah. Dia dah tahu, dia confirm syurga. Jadi seronok dia nak pergi perang tu. Itu kata-kata motivasi daripada Nabi. Jom kita pergi syurga seluas langit dan bumi. Barulah kita rasa seronok. Barulah anak buah dia rasa semangat. Jom kita perang sama-sama. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah sepatutnya seorang pemimpin. Dia yang mengetuai tentera tersebut, dan dia memberi kata-kata semangat. Kata-kata semangat. Nabi tak kata, jom kita ambil harta rampasan perang, jom kita rampas semua kuda-kuda dia, jom kita rampas semua duit yang dia ada. Tak. Nabi kata apa? Jom kita masuk syurga sama-sama. Kata-kata itu lebih hebat daripada duit dan harta semuanya. Jadi tuan-tuan, itu kisah seorang sahabat namanya Umair bin Al-Hummam Al-Ansari dalam peperangan Badar. Dalam hadis yang lain juga diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu taala anhu. Yang ini cerita tentang perang Uhud. Ada seorang lelaki namanya Anas bin Nadar. Anas bin Nadar radhiyallahu taala anhu. Faqala ya Rasulullah, ghibtu an awwali qitalin qataltal musyrikin. La inillahu ashhadani qitalal musyrikin
la yarayanna Allahu ma asna'u falamma kana yaumu Uhudin wa ankashafa al-muslimun qala Allahumma inni a'taziru ilaika mimma sana'a haula wa abra'u ilaika mimma sana'a haula'ul musyrikin. Kata Anas bin Nadar, dia kata, ya Rasulullah, waktu perang Badar hari tu saya tak dapat join, tapi selepas ni kalau ada perang lagi saya akan join, confirm. Saya takkan bagi alasan dah. Perang Badar hari tu saya tak dapat masuk, tapi kali ni confirm saya akan pergi kalau kita perang lagi ya Rasulullah. Maka perang Uhud, Nabi menyeru kepada sahabat-sahabatnya untuk pergi ke perang Uhud. Nabi menyeru sahabatnya untuk pergi ke medan perang Uhud, perang yang kedua dalam sejarah Islam, perang terbesar. Dan ketika peperangan Uhud itu, di mana kaum muslimin hampir dikalahkan. Hampir dikalahkan. Beliau Anas bin An-Nadar radhiyallahu ta'ala anhu pun berkata, ya Allah, sesungguhnya aku mohon keuzuran kepadamu daripada apa yang dilakukan oleh mereka, yakni para sahabat, dan aku berlepas diri daripada tindakan kaum musyrikin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang berlaku kepada Anas bin Nadar? Anas bin Nadar ni bila musyrikin dah dekat, dia pun maju ke hadapan. Dia pun maju. Sebab apa? Sebab dia semangat. Perang Badar dia tak dapat join, kali ni perang Uhud saya nak bersungguh-sungguh. Maka Anas bin Nadar pun bila musyrikin dah dekat, dia pun tak sabar-sabar nak pergi lawan. Dia terus maju ke hadapan. Dan dia kata pada Sa'ad bin Mu'az ketika itu, wahai Sa'ad, saya telah mencium bau syurga dah ni. Dalam perang Uhud tu, dia kata pada Sa'ad, wahai Sa'ad, aku ada cium bau syurga lah, kau ada cium tak? Sa'ad kata tak ada pun, tapi aku ada bau ni. Itu petanda dia nak mati dah. Itu petanda Anas bin An-Nadar dia nak mati dah, mati syahid. Maka bila dia ke hadapan melentang musuh musyrikin, dia pun telah dibunuh dan terdapat 80 kesan luka pada badan dia. 80 kesan luka pada badan dia. Sama ada tusukan pedang, ataupun tombak, ataupun anak panah. 80 kesan. Tuan-tuan, badan manusia kecil je, bukannya besar mana pun, macam kita ni kecil je. Tapi kalau dah kena 80 pedang, anak panah, tombak, dah tak rupa orang dah. Badan kita ni kecil je, bukan besar pun. Dah kena 80. Macam mana gaya dia? Jadi tuan-tuan, ketika itu, bila dia telah terbunuh syahid, maka para sahabat pun mencari-cari jasad-jasad sahabat yang lain yang dah mati syahid. Maka dia jumpa seorang lelaki yang mana badan dia 80 tusukan. Muka dia sampai tak kenal lah, dah tak ada rupa orang. Ini Anas bin Nadar ke bukan ni? Tak boleh cam, tak kenal, hancur muka dia. Maka dipanggillah adik-beradik Anas bin Nadar, adik-beradik perempuan dia. Dia panggil, dia buat pengecaman. Okey, adik, tengok jenazah ni, cuba tengok betul tak ini jenazah Anas bin An-Nadar, yang mana muka dia dah tak ada rupa orang, badan dia pun dah hancur, dah kena tusuk pedang, yang ada hanyalah jari jemarinya sahaja, tangan yang elok. Maka adik-beradiknya pun dia tengok tangan, betul ini abang saya Anas bin An-Nadar. Tengok jari je.
Tengok jari je dia dah boleh cam itu abang dia. Tuan-tuan boleh buat? Tengok tangan adik sendiri. Ni tangan siapa ni? Kita tak boleh cam. Tapi adik-beradik ni, dia boleh cam tangan abang dia. Oh, ni betul tangan abang saya. Muka dah hancur, badan dah hancur, jari je ada. Dia tengok jari, betul ni tangan Anas, saya cam tangan dia. Masya Allah. Hebat adik-beradik dia ni. Kita ni tengok tangan abang kita pun tak pernah. Tak payah abang, tengok tangan anak pun jarang. Kalau tengok pun kadang-kadang tak adalah ingat tangan dia. Tapi adik-beradik ni dia boleh ingat tangan dia. Tengok jari je. Tak perlu mesin cap jari, tak perlu. Tengok je. Oh, ini betul tangan abang saya, Anas bin An-Nadar. Badan dah hancur, muka dah tak ada. Jadi tuan-tuan, Anas bin An-Nadar, dia mati syahid dalam peperangan Uhud. Sebelum dia mati, dia dah cium bau syurga. Dan dia dikurniakan syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas sebab dia mati syahid dalam peperangan Uhud. Hebat tak hebat Anas bin An-Nadar? Sebelum perang lagi dia dah bau syurga. Sebelum perang. Bau wangi je. Apa bau wangi ni? Oh, ni bau syurga. Orang lain tak bau, dia dah bau dulu. Dia dah bau dulu. Okey, ni sahabat yang kedua, namanya Anas bin An-Nadar. Dia mati syahid dalam peperangan Uhud. Yang tadi perang Badar, yang ni perang Uhud. Hadis yang ketiga, saya nak kongsikan tentang seorang lagi sahabat, namanya Khalid bin Al-Walid. Yang ini orang kata legend. Kalau dalam bab perang-perang Nabi ni, paling legend Khalid Al-Walid. Siapa tak kenal Khalid Al-Walid, tak payahlah duduk sini. Dia macam seolah-olah tak tahu langsung Khalid Al-Walid tu siapa. Khalid Al-Walid ni memang legend. Tuan-tuan, dalam satu riwayat hadis, kata dia apa? Laqadin qata'at fi yadi yauma mu'tata tis'atu asyafin fama baqiya fi yadi illa safihatun yamaniyah. Dia pernah cerita dalam satu peperangan Mu'tah. Dia kata, sebanyak 9 pedang telah patah di tangan saya pada peperangan Mu'tah. 9 bilah pedang patah ketika mana dia menyertai peperangan Mu'tah. Dan yang tinggal hanyalah perisai pada tangan dia. Pedang 9 bilah dah patah, yang ada hanyalah perisai. Pun masih tak mati lagi. Sebab tu kita sebut apa? Legend. Dia masih boleh hidup walaupun 9 bilah pedang dia dah patah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Khalid Al-Walid ni, kalau ikut sejarah dia, dia asalnya kaum musyrikin Mekah juga. Dia masuk Islam agak lambat juga. Waktu perang Badar dia belum Islam, waktu perang Uhud pun belum Islam, perang Khandaq pun belum Islam. Jadi dia agak lambat. Ayah dia adalah seorang yang berpengaruh di Mekah ketika itu, Walid bin Mughirah. Khalid bin Al-Walid. Al-Walid tu bapa dia, namanya Al-Walid bin Mughirah. Orang kaya Mekah, salah seorangnya. Rupa paras Khalid Al-Walid sama seperti Umar bin Al-Khattab. Kalau orang tengok belakang, macam sama. Ini Umar ke Khalid? Sebab tu dia ni hebat, besar badan dia. Panglima perang. Kadang-kadang orang tertukar. Orang panggil Umar, "Hey Umar," rupanya Khalid Al-Walid. Sampai macam tu. Ayah dia adalah orang yang paling kaya di Mekah pada zaman itu. Dan kekayaan dia, tuan-tuan, nak cerita kekayaan ayah dia ni, setiap tahun Mekah akan tukar kelambu Kaabah tu. Itu memang rutin setiap tahun. Setiap tahun dia akan tukar kelambu.
Tahun pertama contoh dia, orang Mekah akan kongsi duit, tukar ke lambu Mekah tu, Kaabah. Satu Mekah kongsi duit, tukar ke lambu Kaabah. Tahun berikutnya, Al-Walid bin Mughirah, seorang-seorang dia je bayar. Nak kata kaya tak kaya tu. Tahun pertama, orang Mekah semuanya kongsi duit, tukar ke lambu. Tahun berikutnya, Al-Walid bin Al-Mughirah, dia guna duit dia seorang je, tukar ke lambu Kaabah. Tahun depan, orang Mekah kumpul duit. Tahun depannya lagi, Al-Walid bin Mughirah bayar seorang. Begitulah seterusnya. Dia gile-gile. Tahun ni orang Mekah, tahun depan Al-Walid. Tahun ni orang Mekah, tahun depan Al-Walid. Gile-gile. Nak kata kaya tak kaya ayah dia ni. Sampaikan orang kata apa? Al-Walid ini boleh menjadi seorang Nabi. Sehingga kan orang Mekah kata apa? Al-Walid ini adalah orang yang paling layak untuk menjadi Nabi ketika itu. Tapi ditakdirkan oleh Allah, Nabi Muhammad yang menjadi Rasulullah. Maka ketika itu Al-Walid dan adik-beradik, anak-anak beranaknya semua bengang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Muhammad yang jadi Nabi? Kenapa bukan Al-Walid ayah saya? Maka ketika itu termasuklah Khalid Al-Walid. Mereka semua menentang ajaran Rasulullah pada awalnya. Khalid Al-Walid, ayahnya Al-Walid bin Mughirah, semua menentang ajaran Rasulullah. Sampailah satu peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Waktu itu Khalid Al-Walid dia nak cuba pergi mengintip tentera Islam. Bila sampai je di tempat Hudaibiyah tu, Khalid Al-Walid dia terlihat orang Islam sedang solat. Dia nampak orang Islam solat. Sepatutnya pada waktu itulah peluang terbaik dia nak tembak. Tapi Khalid Al-Walid terpaku. Dia tengok ketenangan pada orang Islam yang solat tu. Dia tak boleh buat apa. Dia nampak orang Islam ni solat macam tenang aja, tak takut langsung. Jadi Khalid Al-Walid patutnya waktu itulah dia boleh baling panah, waktu itulah dia boleh paling tombak. Tapi dia tak buat apa sebab dia terpaku kerana melihat orang Islam ni dia tenang. Waktu solat orang Islam ni tenang aja, tak takut langsung. Maka apa yang berlaku tuan-tuan? Khalid Al-Walid pun patah balik ke Mekah. Khalid Al-Walid pun patah balik. Dia pun fikir. Dia kata apa? Kenapalah orang Islam ni tenang sangat? Kenapalah orang Islam ni sentiasa positif? Selepas perang, selepas satu perang. Kalau orang kafir Quraisy, lepas perang dia tak rasa apa-apa. Tapi orang Islam ni dia rasa ketenangan. Dia rasa positif. Jadi semenjak itulah Khalid Al-Walid terbuka hatinya untuk menyertai Islam, untuk memeluk agama Islam. Dan dipendekkan cerita, Khalid Al-Walid antara orang yang Nabi SAW sangat harapkan untuk dia masuk Islam. Nabi kata apa? Kalaulah Khalid Al-Walid masuk Islam, dah tentu kebaikan yang sangat banyak untuk Islam. Itu yang Nabi sebut. Kalaulah Khalid masuk Islam, kebaikan yang sangat besar untuk umat Islam ketika ini. Umar Al-Khattab dah ada, tambah Khalid Al-Walid, confirm power punya. Maka akhirnya Khalid Al-Walid masuk Islam di tangan sahabat Nabi namanya Osman bin Abi Talha dan Amru bin Al-As. Diajak jumpa Nabi SAW dan Khalid Al-Walid masuk Islam. Semenjak Khalid Al-Walid masuk Islam, Nabi terus lantik dia jadi general. Dia tak ada pangkat perebet dah.
Khalid Al-Walid masuk je, pangkat dia terus general, ketua panglima. Ketua panglima perang Khalid Al-Walid. Hanya beberapa hari saja bila dia masuk Islam. Masuk je Islam, okey, Khalid kau jadi general, panglima perang. Tak payah banyak cakap, kau terus dapat surat lantikan. Sebab apa? Sebab Nabi tahu dia ni memang power. Dia memang power dalam bab perang. Terbukti dalam peperangan Mu'tah. Macam disebut tadi. Kehebatan dia terbukti dalam peperangan Mu'tah. Dalam perang Mu'tah, asalnya 3 orang panglima perang, tapi ketiga-tiganya syahid. Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawahah. Seorang mati, ganti dengan ni. Yang kedua mati, ganti yang ni. Tiga-tiga dah mati, ganti dengan Khalid Al-Walid. Bila Khalid Al-Walid dia jadi panglima ketika itu, perang Mu'tah ni, orang Islam 3,000 orang lawan dengan tentera Rom 300,000 orang. Jumlah yang sangat jauh berbeza. 3,000, 300,000. Tapi Islam boleh menang. Macam mana boleh menang? Khalid Al-Walid jadi panglima. Apa yang dia buat? Antara perkara yang dia buat apa dia? Dia buat tentera Islam ni 4 penjuru. Kiri, kanan, atas, bawah. Dari 4 sudut. Hari pertama dia buat 4 sudut. Hari kedua dia tukar. Yang belah kiri dia tukar ke belah kanan, yang belah sana dia tukar ke belah sini. Jadi bila tentera Rom nampak macam tu, dia kata, semalam ini orang lain, ini orang lain pula hari ni, ini mesti ramai lagi tentera Islam. Jadi tentera Rom pun bergaduh. Padahal orang sama je, cuma dia tukar. Tentera Rom ni dah gelabah, ni semalam orang lain kat sini, ni asal muka lain, ramai lagi ke tentera Islam ni? Itu satu strategi dia. Strategi kedua, Khalid Al-Walid kata apa? Wahai tentera sekalian, yang naik kuda, tolong hentakkan kaki kuda tu. Hentak sampai berdebu-debu naik. Bila tentera Rom nampak, dia kata apa? Ini mesti ramai ni kuda ni. Padahal sebaris je. Tentera kuda tu. Tapi Khalid Al-Walid bagi arahan, hentak kaki kuda tu, biar buat ramai nama dia. Buat ramai. Orang tentera Rom akan fikir, ini mesti ramai tentera Islam ni. Tak payah perang tuan-tuan, tentera Rom lari balik. Balik dia orang ni, takut. Dia ingat tentera Islam ramai. Sebenarnya tak ramai pun, dia tukar je. Lepas tu tentera berkuda tu dah ketuk-ketuk atas pasir tu. Jadilah berdebu tanah dia. Bila berdebu, orang tentera Rom kata apa? Ini macam ramai je ni. Tak beranilah nak lawan. Balik dia. Balik tentera Rom. Tak perang pun. Akhirnya balik macam tu je, mengaku kalah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada awalnya 3 panglima perang dah mati syahid. Bila Khalid Al-Walid dia pegang jadi panglima perang ketika perang Mu'tah, terus patah balik tentera Rom. Pengecut rupanya. Padahal tentera Islam ketika itu 3,000 orang je. 3,000 lawan dengan 300,000. Punya jauh beza jumlah tentera tu. Kalau lawan boleh kata confirm menang lah tentera Rom ni. Tapi sebabkan dia orang lari patah balik, menang lah tentera Islam. Jadi tuan-tuan, sebab itu disebabkan Khalid Al-Walid patah 9 pedang dia ketika mana perang Mu'tah pada awal-awalnya, maka dia digelar sebagai Saifullah, pedang Allah. Saifullah, pedang Allah. Maka gelaran Saifullah itu diberikan kepada Khalid Al-Walid. Dialah Saifullah. Kalau singa Allah, Umar Al-Khattab.
Hamzah bin Abi Talib, itu singa Allah. Tapi kalau pedang Allah, Khalid Al-Walid, Saifullah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, selepas daripada itu, Khalid Al-Walid menyertai peperangan, Islam tak pernah kalah. Tak pernah kalah. Sampai zaman Saidina Umar jadi khalifah, Saidina Umar pecat dia. Pecat Khalid Al-Walid. Sebab apa? Sebab bila masuk aja ada satu peperangan, orang Islam akan kata, siapa panglima tak kali ni? Khalid Al-Walid. Oh, kalau Khalid Al-Walid jadi panglima, confirm menang punya. Tentera Islam cakap macam tu dah. Siapa panglima? Tengok nama panglima, oh Khalid Al-Walid. Kalau macam tu confirm menang punya kita, tak payah risau lah. Bila Umar dengar orang cakap macam tu, Umar pecat Khalid Al-Walid. Pecat terus. Khalid Al-Walid tak buat salah apa pun, Khalid Al-Walid kena pecat. Tapi yang hebat Khalid Al-Walid ni, dia kata apa? Dia tak melenting pun. Dia tak jumpa Umar, wahai Umar, apa salah aku kena pecat? Kau tak puas hati apa dengan aku? Dia tak ada cakap macam tu. Khalid Al-Walid tak apa. Tak apalah Umar, nak buat macam mana? Aku redha dengan keputusan kau. Tapi kalau kita sekarang ni, dia pecat je, apa salah saya? Kenapa saya dipecat? Saya tak salah apa pun. Saya perform work, setiap kali perang saya menang. Apa masalahnya? Tiba-tiba Umar pecat dia. Tapi Khalid Al-Walid relax, tak apa. Pecat-pecatlah, saya tetap berperang. Itu baru betul. Dia tak melenting, dia tak bising, dia tak membebel dekat pemimpinnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Umar kata apa? Wahai Khalid, sebenarnya bukanlah aku nak pecat sangat kau ni, tapi disebabkan akidah umat Islam ketika itu, dia seolah-olah bergantung pada engkau, bukan bergantung pada Allah. Maka aku pecat engkau awal. Khalid dah kata apa? Tak ada hal, no problem. Saya lagi suka duduk belakang. Khalid Al-Walid lah. Tak ada hal, tak ada masalah orang Umar. Biasa je tu. Sebab apa? Akidah orang Islam ketika itu, dia kata kalau Khalid Al-Walid jadi panglima, confirm menang. Seolah-olah Khalid Al-Walid yang bagi menang, bukan Allah. Maka Umar pecat Khalid terus. Barulah terdiam orang-orang Islam ketika itu. Tuan-tuan, sikit lagi dipendekkan cerita. Khalid Al-Walid ni meninggal atas katil. Dipendekkan ceritanya. Khalid Al-Walid meninggal atas katil. Panglima perang yang hebat meninggal atas katil. Sebab apa jadi macam tu? Dah kalau dia menang, dia perang, dia menang, mana dia pernah kalah? Macam mana nak meninggal dalam perang? Confirm lah menang. Jadi nak cerita dia ni mati atas katil. Sampai kan dia kata pada sahabatnya ketika dia meninggal tu, dia kata apa? Wahai sahabat, aku ni dah perang 100 kali, tapi tak syahid-syahid, atas katil juga aku mati. Khalid Al-Walid kata macam tu, aku dah perang beratus kali dah, tapi atas katil juga aku mati. Dah berapa banyak pedang yang aku kena cocok ni, tapi aku tetap mati atas katil. Apa jawapan sahabat dia? Jawapan sahabat dia senang je. Wahai Khalid Al-Walid, kalau engkau mati, maka akan buruklah nama pedang Allah tu. Kan engkau telah digelar sebagai Saifullah. Kalau engkau kalah dalam perang, maksudnya Saifullah tu tak adalah hebat mana. Itu jawapannya. Khalid Al-Walid berkata, betul juga. Kalau Khalid Al-Walid mati dalam perang, tak gunalah kalimah Saifullah tu untuk dia. Saifullah ni lemah lah sebenarnya sebab mati dalam perang. Maka Khalid Al-Walid pun boleh terima jawapan tu. Oh, betul juga, terima kasih. Maka akhirnya dia teringat pada satu hadis Nabi. Dia kata apa? Nabi pernah bersabda padanya, barang siapa yang berniat untuk mati syahid dengan sesungguhnya,
tapi tak dapat mati syahid, dia mati atas katil, dia tetap mendapat pahala syahid fisabilillah. Kita niat je kita nak mati syahid, tapi kita tetap mati atas katil, insya-Allah Allah kurniakan pahala syahid pada kita. Yang penting apa? Niat nak perang tu mesti ada. Niat nak berjihad fisabilillah tu kena ada. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Khalid Al-Walid seorang panglima perang yang hebat, tapi dia mati di atas katil dan dia tetap mendapat pahala syahid fisabilillah. Walaupun dia mati atas katil, tapi dia tetap mendapat pahala syahid. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah nanti akan saya sambung satu tajuk berkaitan jenis-jenis syahid. Ada orang dia tak dapat perang pun, tapi dia dapat pahala mati syahid. Dia tak pergi perang pun, tapi dia dapat pahala mati syahid. Nanti kita akan tengok siapakah mereka, orang-orang yang mendapat pahala syahid fi sabilillah walaupun dia tak pergi perang. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. 3 pembahagian. Nanti kita akan tengok ketiga-tiga syahid tersebut, insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sekadar itu sahaja untuk malam ni. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang datang pada saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna mutaba'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batina wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.